Adilan di bilik gerakan utama kami untuk mengisi slot Sinar Media. Saya masih lagi membuat kenyataan berkisar kepada satu tajuk saja, masih dalam perkara insiden kecurian REE di Bumi Kedah. Saya nak mulakan dengan bahawa setelah beberapa siri pendedahan yang saya buat, saya nak letakkan balik perspektif yang tepat sesuai dengan kerangka yang saya nak bawa. Okey. Yang pertama ialah saya nak tanya dengan Menteri Besar Kedah sendiri, apakah beliau sedar bahawa sepanjang beliau memberi reaksi terhadap pendedahan dan persoalan yang saya bangkitkan, saya nak tanya apakah MB sedar yang secara tidak langsung beliau telah pun memposisikan diri ataupun meletakkan diri sebagai enabler terhadap insiden kecurian REE di Bumi Kedah ini oleh syarikat-syarikat dan individu-individu yang Menteri Besar lantik. Dan ini berpunca daripada barangkali kerana tak cermatnya beliau dalam menguruskan perkara ini. Saya gunakan istilah tak cermat. Baik, kalau rakan-rakan media sedia maklum, ketika Menteri Besar membuat pengumuman tentang penemuan REE bernilai berbilion ringgit di Bumi Kedah, satu ketika dulu yang memberikan satu hebahan permulaan tentang penemuan REE yang cukup tinggi nilainya, 60-an bilion lah masa itu. Permulaan yang bagus, menceritakan pada rakyat Kedah tentang potensi hasil bumi baru ini. Tapi hari ini Menteri Besar seolah-olah mengizinkan kecurian REE ini berlaku di depan mata, di depan hidungnya sendiri. Dan apakah Menteri Besar mahu rakyat Kedah hari ini percaya bahawa kecurian REE yang berlaku hampir 2 tahun ini dilakukan oleh orang luar tanpa bantuan oleh MB ataupun orang-orang kanannya? Saya nak tanya, apakah MB sekarang ni dia nak rakyat Kedah percaya bahawa kecurian REE itu berlaku dah lama, dah masuk tahun kedua, dan apakah dia nak percaya bahawa dia nak rakyat Kedah percaya bahawa ini dilakukan oleh orang luar tanpa bantuan oleh MB sendiri dan oleh orang-orang kanannya? Jadi soalan saya kepada MB, apakah beliau sudah membuat anggaran berapa juta kehilangan hasil kepada negeri Kedah selama kecurian ini berlaku? Beliau mesti ambil tanggungjawab. Beliau tak boleh nafikan, tak boleh ada denial syndrome. Beliau mesti tampil mengambil tanggungjawab. Yang pertama adalah dia kena buat anggaran berapa sudah nilai kerugian kehilangan hasil kepada negeri Kedah selama insiden ini berlaku. Untuk dia menafikan tak mungkin. Ada tak barang kes? Ada. Ditemui di mana? Di tempat kejadian. Berapa banyak? 360 kampit. Sebelum itu yang dibawa oleh lori pada 26 bulan 9 tahun 2022. Berapa banyak? 160 kampit. Berapa harga pasaran ini? 1 kilo RM7,000. Itu yang ditemui. Soalan kita adalah sudah berapa lama hari ini? Kalau tidak, tak mungkin agensi-agensi penguatkuasa telah masuk bertindak. 1. Jabatan Mineral dan Galian sah telah membuka kertas siasatan. Saya difahamkan sekarang kertas itu ada pada penasihat undang-undang kementerian. Yang kedua, Jabatan Hutan Negeri Kedah sah telah membuat siasatan. Dan berakhir dengan pertuduhan dan dikenakan kompaun. Yang ketiga, Jabatan Imigresen Malaysia Cawangan Negeri Kedah telah membuat tangkapan, telah
membuka kertas siasatan dan telah pun membuat pertuduhan, dan sebahagian pada mereka sekarang menghuni penjara di negara kita. Okay. Yang keempat, tangkapan pihak polis membawa kepada sebahagian mereka itu ditahan di bawah ATIPSOM, undang-undang yang lebih serius, iaitu melibatkan elemen pemerdagangan manusia. Dan SPRM sendiri telah pun melakukan beberapa siri tangkapan terhadap orang-orang yang dekat dengan Menteri Besar. Walaupun dia kata relax, dia tenang saja, tapi dia lupa bahasa badannya itu tak mencerminkan begitu. Bahasa badannya menempatkan keresahan yang tak boleh dilindungi. Ya, serta politiknya, ketua eksekutif MBI-nya. Jadi agensi-agensi penguatkuasa ni telah pun menjalankan tindakan-tindakan mengikut akta-akta di bawah kawal mereka terhadap insiden kecurian. Masihkah Menteri Besar mahu menafikan? Ya. Jadi saya kata bahawa lebih tragis lagi, pencuri itu bukan orang Kedah, orang luar, tapi diberi akses kepada kawasan hutan simpan Kedah, hutan simpan Kompartmen 12 Bukit Enggang milik MBI. Ya, dan those are a Chinese businessman yang they come as a Chinese businessman and to be granted land use opportunities in Kedah. By whom? By the Menteri Besar himself. Bagaimana? Sebab dia facilitate through surat kepada Kementerian Dalam Negeri and helping them with the necessary immigration clearances untuk mereka berada di sini. Dan dalam dokumen itu jelas majikan mereka adalah MBI, Menteri Besar Incorporated. So macam mana Menteri Besar kata dia tak tahu, dia tak terlibat? Impossible, because dia telah terlibat secara faktanya. We have a document. Dia facilitate pencuri itu melalui surat dia kepada MBN. Dengan cara apa? Dengan cara helping them with the necessary immigration clearances. Sebab itu mereka datang ke sini sebagai pemegang pas lawatan iktisas, PLIK, PLIK. Okay. Dan ini antara yang ditahan oleh agensi penguatkuasa. Jadi saya lontarkan, ya, pencuri ini bukan orang Kedah. Dia diberi akses masuk kawasan itu because dia adalah majikannya adalah MBI. Okay. Dan granted land use opportunities in Kedah. So dia kena konsisten bab ini. Dia kena tampil untuk memberikan beberapa penjelasan kerana rakyat negeri Kedah layak untuk mendapat maklumat yang tepat dan sahih daripada mulut Sanusi sendiri. Berdasar pada siri pendedahan ini yang saya telah build up the narrative, share beberapa fakta, more to come, ya. Sebab pada saya pilihan raya di Kedah ini bukan sekadar meletakkan siapa pemimpin, tapi sebaliknya meletak seorang pemimpin yang betul-betul boleh mengurus takbir negeri dengan baik, termasuk menguruskan hasil negeri dengan baik. Terima kasih. Datuk Seri, sebelum ini dinyatakan pencurian itu berlaku dalam hutan, siapa lah yang pantau dan dalam hutan apa semua tu. Mungkin Datuk Seri ada gambaran tak? Sebab rakyat pun mungkin tak tahu nak masuk situ, mungkin boleh masuk senang-senang je. Datuk Seri ada gambaran tak bagaimana hitam yang termasuk tanah MBI itu? Baik. 3 hari lepas, untuk makluman rakan-rakan media, saya sendiri ditemani oleh pasukan polis masuk sendiri ke lokasi insiden kecurian itu. Okay. Diatur oleh Ketua Polis Negeri Kedah kerana siri-siri tangkapan itu melibatkan kes itu, dan di situ saya boleh tengok sendiri daripada jalan besar dia ada satu pos pengawal keselamatan. Kemudian pos itu, sebab premis itu adalah premis MBI, Menteri Besar Incorporated. Logically speaking, siapa yang letak kawalan keselamatan itu MBI lah. Okay. Dan untuk sampai ke lokasi di atas bukit itu, dia kena melalui 4 pagar keselamatan, 4 tapisan. Baik, ya. Kesemua
360 kampit mineral REE ini yang dirampas oleh agensi penguatkuasa pada 30 atau 31 Januari tempoh hari adalah yang ditemui di tempat kejadian itu, tetapi 26 bulan 9 lori yang ditahan itu dia ditahan di luar, dan apabila pemandunya ditanya, dia kata dia bawa 185 bunyi REE ini dari hutan simpan Bukit Kedah. Maknanya pemandu ni yang lorinya BJG 4176 ni, dia melepasi 4 kawalan pagar keselamatan. So bayang tengok So maknanya macam kondon insiden kejadian. Tanah milik siapa? Menteri Besar Incorporated. Dia bagi right kepada siapa? Jentik Sendang Merhad. Jentik bagi pada siapa? Mahir Binari. Okey? Tapi siapa yang curi ni? Ya, siapa yang curi ni? Mereka ni adalah syarikat yang diberi autoriti, kemudian ianya di dalam pengetahuan MBI sendiri. Impossible Menteri Besar tak diberi taklimat oleh MBI setelah 2 tahun. Mustahil sama sekali. Ya, melainkan memang Zarusi kejadian politik 24 jam, dia tak tahu apa berlaku di bawah. Itu malam. Jadi lokasi kejadian, lokasi yang hanya boleh dilepasi setelah kita melalui 4 pintu pagar keselamatan. Itu jelas, yang ada pengawal depan. Macam mana boleh biji ini dibawa keluar beratus bunyi? Dalam erti kata lain, maksud Zarusi tak mungkin ada orang boleh melepasi dan membawa keluar video itu tanpa dibenarkan oleh FBI. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Datuk Seri, di sebalik denial syndrome MP dalam soal REE ni, menunjukkan incompetence dia dalam menguruskan agensi di bawah dia, kalau betul dia tahu. So macam mana melihat dia sebagai seorang Menteri Besar gagal untuk mengurus hasil bumi yang dicuri di situ? Baik, sebab itu kalau secara teliti sepanjang siri kenyataan saya akan mengelak satu kenyataan yang bersifat personal. Baik, itu saya kata daripada awal, ini adalah soal governance, soal tata kelola. Okay? Sebab dia melibatkan agensi kerajaan negeri, dia melibatkan proses membuat keputusan, okay? Dia melibatkan isu keterusan. Itu satu, it's all about governance. Yang kedua, tentang kompetensi seorang Menteri Besar yang merupakan CEO of the States. Ya, isu kompetensi ini jauh lebih serius. Ya, sebab itu mengurus sebuah negeri adalah tanggungjawab yang sangat besar, sebab di bawahnya adalah seluruh instrumen pemerintah, agensi-agensi pengawal kawal selia. Jadi dalam kes ini, untuk setelah pendedahan dibuat, setelah tragedi yang membuka mata 26/9 tu, permulaan rakyat kita tahu apa yang berlaku. Saya tak mau ambil kredit daripada sebahagian aktivis masyarakat yang sebenarnya membuat posting kecil-kecilan, tapi tak ada traction lah. Ya, sebab mereka orang kampung, apa yang mereka tengok, mereka nampak lori keluar masuk daripada situ. Mereka pun tahu sebab papan tanda di situ, depan sekali papan tanda adalah projek ladang hutan. Papan tanda ada lagi notis-notis Jabatan Hutan terpampang pada pokok-pokok, dilarang mengeluarkan apa semua, dia ada semua. Ada semua. Ya. Jadi untuk itu, aktiviti yang berlaku di situ di bawah kawal selia agensi kerajaan negeri ini tentu sahaja telah diberi taklimat dari masa ke semasa melalui paling kurang satu, mesyuarat exco, mesyuarat mingguan. Yang kedua, Dewan Undangan Negeri. Dan yang ketiga, kedudukan Menteri Besar sebagai pengurusi Pembadanan Menteri Besar. Jadi isu inkompetensi itu isu yang lebih serius. Perkara yang ketiga adalah siri pendedahan dan penemuan bukti yang saya kumpul setakat ini membabitkan potensi jenayah yang lebih serius, iaitu pemerdagangan manusia yang memberikan impak besar kalau tak diuruskan dengan baik oleh pihak berkuasa, sebab dia akan ikut mempengaruhi ranking kita dari segi ranking human trafficking ini. Kita baru saja keluar daripada tier 3 kepada tier 2 watchlist tahun ini, dan di antara tempoh 1/4 2023 sehingga 1/4 2024, ini adalah tempoh di mana
kerajaan Malaysia melalui agensi kawal selianya Kementerian Dalam Negeri kena comply beberapa perkara. Termasuklah bertindak terhadap insiden-insiden trafficking in person. Dalam kes ini kita dapati bahawa orang yang dibawa masuk melalui proses facilitation oleh Menteri Besar sehingga mendapat clearance immigration itu, orang itu juga adalah yang terlibat setakat ini di dalam aktiviti trafficking in person. Okay, so yang itu biar pihak polis selesaikan siasatan dulu. Tapi gambaran yang saya diberikan taklimat setakat ini adalah ia membabitkan individu yang Menteri Besar sendiri facilitate melalui sokongan surat immigration. So dia tak boleh cuci tangan lagi. Next. Implikasi dia nampak besar. Dia bukan hanya untuk negeri, maknanya isu negara, territory, kedudukan kita dan sebagainya, memberikan implikasi yang besar. So tindakan MB untuk tidak menjawab perkara-perkara yang dibantukan oleh Datuk Sri itu, macam mana Datuk Sri melihat keperluan dia menjawab juga dalam konteks yang Datuk Sri bawa? Betul. Saya terima kasih. Pertama, insiden ini jangan kita anggap enteng seolah-olah insiden terpencil, insiden yang hanya dimainkan pada musim Pelang Raya. Saya nak tegaskan, kalau dia melibatkan trafficking in person, di bawah KDN ini kita ada satu bahagian namanya MAPO. Sifatannya akta yang kita gunakan ada ATIPSOM. Seriusnya insiden ini, dan insiden ini dia ikut mempengaruhi soal keupayaan kerajaan Malaysia. Ini bukan soal kerajaan Kedah lagi, soal isu keselamatan untuk comply dengan beberapa indicators yang telah ditetapkan oleh badan-badan dunia yang mengawasi isu ini, ya. Baik. Itu perkara yang saya nak sebut bahawa besarnya implikasi ini kalau tak diuruskan dengan cermat. Jadi saya boleh tengok dengan jelas perkara ini bahawa Sanusi hilang sama sekali keupayaan dia untuk memahami kompleksnya isu ini dari segi kesan kepada Malaysia sebagai sebuah negara dan isu pemerdagangan. Sebab itu terhadap siri persoalan yang saya kemukakan, beliau cuma mampu mengalih sahaja. Misalnya menimbulkan soal sadar, ya, di bawah masa itu oleh Mukhris, ya, ataupun cerai apa semua. Dia keep on change the goalpost. Dia takkan boleh umpan saya di situ. Saya very focus, ya. Sehinggalah membawa juga saya monitor, tim media saya monitor. Misalnya kunjungan rasmi saya ke Langkawi untuk diberi taklimat oleh OCPD Langkawi, Syariman, mengenai persiapan IPD Langkawi tentang menguruskan hari penamaan calon. Saya diminta untuk mendengar taklimat bersama Ketua Polis, dan tentu saya pergi sebagai urusan rasmi saya sebagai Menteri Dalam Negeri. Bila saya bergerak sebagai Menteri Dalam Negeri, saya akan diiringi oleh standard security officer, berapa orang. Kalau saya memilih bermalam di sana, of course mereka juga kena saya sediakan bilik. Betulan bilik yang saya pergi itu, hotel bilik kerajaan negeri Kedah. Jadi booking form saya pun boleh bocor. Jadi kita beritahu dengan pihak hotel kan. Bila saya di situ dengan Ketua Polis Negeri, it's not about Saifuddin, ya. Saya adalah seorang anggota pentadbiran yang memegang portfolio keselamatan. Kalau hotel dalam menguruskan perniagaan boleh dengan mudah membocorkan dokumen tempahan, borang tempahan, itu tak bagus untuk perniagaan hotel itu. Masa depan nanti kalau ada orang yang Menteri Besar tak setuju atau tak suka, so pihak hotel akan terus bagi begitu je. Tak bagus. Itu menunjukkan lemahnya isu tata kelola, bukan saja di pangkat Menteri Besar, termasuk oleh anak syarikat kerajaan negeri yang ada hotel macam ini pun dia tak faham etika macam itu, sampai macam tu. Kerana itu Menteri Besar cepat pick up, masuk dalam Facebook dia anggap ini peluru besar. Wahai peluru kapur, meriam buluh saja. Bila tempahan dibuat oleh agensi di bawah saya, dianggap sebagai menyalahgunakan. Saya hadir untuk diberi taklimat oleh Ketua Polis daerah Langkawi, dan satu lagi agensi di bawah saya adalah Jabatan Immigration.
Takkan lagi nak pergi hanya untuk dengar taklimat. Lebih produktif lawatan kita sebagai menteri untuk turun juga ke agensi-agensi di bawah kawal selia saya. Itu pun saya sempat pergi 2. Saya sepatut pergi Pulapol lagi, patut dengan rela yang semua tu. Kita langkaui 200,000 penduduk dan 4,000 kekitangan kerajaan di situ. 4,000. Jadi sebahagian kekitangan kerajaan di bawah kawal selia saya. Kalau saya pergi satu jemputan, boleh saya isi dengan beberapa jemputan lain. Itu aja. Itulah benda yang lebih serius. Saya fikir adalah Menteri Besar memilih untuk tak menjawab tapi mengalih tumpuan. Hari ini saya kemuka lagi beberapa perkara bahawa insiden itu sebenarnya memberi kesan besar kepada Malaysia kalau tak ditangani dengan cermat, terutama dalam aspek trafficking yang besar. Terus bila Datuk Seri Muhammad Sanusi mengatakan dia akan attack Datuk Seri satu hari dengan satu kru lah. So Datuk Seri menjangkakan serangan-serangan sebegini juga ke? Serangan-serangan yang Saya welcome, saya tak ada masalah. Sebagai orang politik tak lama, saya lebih kurang 28 tahun saja saya dalam politik. Berbeza pendapat, berbeza dasar, ataupun sesekali ada musim di mana saling serang menyerang, ketika itu lumrah. Saya welcome lah. Tapi sementara satu hari satu serangan, jawab dulu lah yang ni. Ya, dia okey, serang saya, tapi pada masa saya jawab yang ini. Orang yang kamu tulis kepada MDN untuk clearance dokumen immigration, kemudian terlibat dengan human trafficking, dan tu dia kena jawab lah. Terlibat dengan human trafficking. Kamu tolong dia dapat majikan iaitu MBI, dia ditangkap oleh agensi kawal selia. Tangkapan itu terkait dengan human trafficking. Itu lebih serius. Dia tak boleh pandai enteng. Soal dia nak serang saya welcome, saya support. Tak ada masalah. Sri, Sanusi saya tu tone down lah, dia kata isu ni dekat RN. Dia kata rakyat dah tahu, tapi mesej yang Datuk Seri cuba nak sampaikan kepada rakyat di Kedah, sepatutnya macam mana dia orang view isu ni? Baik, untuk okey, dia ada beberapa perkara. Dari segi kerajaan, sekarang saya telah membawa perkara itu di hadapan Sanusi secara khalayak bahawa insiden ini telah berlaku dan dia membabitkan isu Menteri Besar yang tidak kompeten, gagal mengawasi agensi di bawahnya yang ikut terlibat dalam perkara ini. Itu mesej kepada kerajaan yang memerintah negeri Kedah. Kepada agensi-agensi kawal selia, ya, saya ucap terima kasih Jabatan Hutan, Jabatan Mineral dan Galian, Jabatan Immigration, Polis Diraja Malaysia, juga SPRM yang sekarang ini terus menjalankan tindakan mereka sesuai dengan tugas mereka sebagai agensi yang terlibat. Okey, ada satu je setikilan Pejabat Tanah Galian Negeri Kedah. Di bawah enakmen mineral negeri, sepatutnya pengarah tanah dan galian terhadap insiden yang kedua, 360 kampit yang dirampas oleh Jabatan Hutan di tempat kejadian, di mana pengarah hutan telah menulis kepada pengarah tanah dan galian Kedah, sampai sekarang pengarah tanah dan galian tak buka kertas siasatan langsung sampai sekarang. Barang kes tersadai di store Jabatan Hutan. Saya pergi tengok baru. Kalau insiden yang pertama, 185 kampit yang lori ditahan itu, pengarah tanah galian cepat bagi kompaun, kemudian jual mineral itu, dia lelong. Itu 185. Tiba-tiba 360 setelah Pejabat Hutan notify Pejabat Tanah Galian, dia tak minat nak buka kertas. Jadi soalan saya, dia lindungi siapa? Soalan saya, kenapa dia tak minat sedangkan enakmen mineral Kedah di bawah kawal selia dia? Agensi kawal selia lain saya salute. Pengarah tanah dan galian Kedah, saya kemukakan soalan dan dia kena jawab. Baik, itu dua. Terhadap rakyat negeri Kedah, mesej saya mudah. Telah di-establish penemuan oleh Jabatan Mineral dan Galian Malaysia, ini adalah hasil bumi baru negeri Kedah. Kita tahu negeri Kedah ni hasil tak banyak, cukai pintu, cukai tanah, ya, sikit sebanyak dividen atau pemberian pusat
negeri kecil tak boleh survive. Okay. Kalau ada hasil bumi yang bernilai tinggi yang telah ditemui dan di-establish dan telah dibuat anggaran tentang sumber kekayaannya, rakyat negeri Kedah hari ini saya percaya sudah pun faham tentang potensi besar yang memberikan faedah kepada rakyat negeri Kedah. Okay. Namun insiden kecurian yang berlaku, rakyat negeri Kedah harus melihat berpunca daripada ketidakupayaan kerajaan negeri untuk mengawal selia isu ini dengan cekap lah. Sebab dia tak boleh umpamanya diberi kompartmen hutan simpan, lantik syarikat, cuci tangan, syarikat nak buat apa bukan tanggungjawab aku. Tak boleh macam tu. Setelah insiden itu ditemui, negeri Kedah harus proaktif, paling tidak task force committee, paling tidak bincang dengan agensi persekutuan, enforcement agency, polis, SPRM, dia patut undang, dia patut jemput. Ini tak ada. Jadi rakyat negeri Kedah harus melihat tak kompetennya pemerintah di negeri Kedah ini. Okay. Ada agensi kawal selia yang penting juga tak berminat meneruskan siasatan. Rakyat negeri Kedah harus melihat bahawa potensi hasil bumi ini yang sepatutnya dinikmati oleh rakyat negeri Kedah tak dapat kita manfaatkan kerana pertama, ianya dicuri. Kedah tak dapat apa. Okey. Kedua, negeri sibuk, pemimpinnya sibuk berpolitik, selalu sibuk berpolitik. SOP di peringkat negeri ataupun berunding G2G dengan kerajaan persekutuan melalui kementerian berkenaan tak dapat dibuat kerana hostilenya hubungan yang ditunjukkan. Jadi rakyat negeri Kedah kena tengok, kalau kita mengekalkan kepimpinan yang sebegini, rugi jangka panjang adalah kepada rakyat kita. Kita kena letakkan balik ke landasan yang betul dari segi governance isu ini. Datuk Sri mungkin ada jawapan atau telahan kenapa siasatan itu tidak diteruskan oleh PDT? Saya cuma boleh menyebut bahawa ini elephant in the room lah. Kalau saya jadi pengarah tanah dan galian, agensi lain bagi tahu saya, bukan saya tangkap, agensi lain yang tangkap bagi tahu saya. Sudah tentu reaksi spontan saya adalah PTG, seluruh kekuatan PTG, subject matter expert, senior officer, kumpulkan, now kita pergi tengok. Dan ini kawasan kita sebab hasil bumi disedut keluar secara tidak ikut undang-undang, tapi itu tak dibuat. Okey, saya tak boleh jawab bagi pihak pengarah tanah dan galian, saya tak boleh jawab. Tapi saya katakan bahawa saya anggap sebagai elephant in the room, tapi tak menggamit dia punya minat. Something wrong somewhere. Dan saya fikir hal ini tugas hakiki dia adalah mengawal soal aktiviti, bukan saja pemberian tanah, pemberian guna tanah, bukan saja kutipan tanah. Apa-apa aktiviti yang berlaku dalam kawasan tanah di negeri Kedah yang merupakan teritori, tanggungjawab dia. Dia ada responsibility, dia ada accountability. Prinsip itu. Tapi sekarang dia diam. Sebab itu saya tanya tadi, apakah membuka kertas siasatan bermaksud dia kena siasat sampai kepada Menteri Besar? Okay. Sebab itu saya kata tadi, dia nak sembunyikan siapa, dia nak lindungi siapa, sampai tak mula langsung ni. Setelah pejabat hutan bagi tahu dia, langsung tak barang kes tu report lah nanti. Bijih ni sebenarnya dia boleh musnah dengan masa. Bijih ni. Jadi mungkin soalan terakhir saya, mungkin ada yang menganggap isu ni dibangkitkan semata-mata kerana pilihan raya. Apa jaminan Datuk Seri sebagai seorang Menteri Dalam Negeri bahawa isu ni akan tetap disiasat dan diteruskan hingga selepas berakhir pilihan raya, walau apa itu keputusan? Saya bagi jaminan bahawa dalam masa 12 hari, apa pun keputusan pilihan raya negeri Kedah, okey, siasatan ke atas kes ini oleh agensi-agensi kerajaan, baik kerajaan persekutuan atau negeri, saya yakin akan diteruskan. Tak ada noktah kat sini sebab tempoh 12 hari ini tak mungkin dia boleh conclude semua hasil penyiasatan. Jadi bermaksud regardless of the outcome of this state election, the result of this coming state election, I believe that the investigation will continue. Due process will take place. Okay, bila itu berlaku, nasihat saya pada Sanusi adalah don't play victims.
Okay, don't preempt and don't play victims. Okay, itu saya nak minta nasihat awal saya pada dia. Isu ni, pendedahan ini, siasatan ini akan terus, ya, sekurang-kurangnya di bawah kawal sedia saya, pihak pasukan polis yang dah mengambil tindakan di bawah Atip Som sedang menjalankan proses siasatan, telah melakukan beberapa tangkapan, sedang mengumpul maklumat melalui penyiasatan mereka. Saya yakin 12 hari ini mereka belum dapat melengkapkannya, ya. Dan apa akan berlaku selepas 12, mereka akan teruskan. Ini menunjukkan bahawa ini bukan isu pilihan gaya, ya. Ini adalah isu tak kompetennya Menteri Besar, lemahnya isu tata kelola, dan satu dua agensi yang nampaknya juga tak berminat. Dan mesej kepada rakyat adalah tengok, jangka panjang rakyat negeri Kedah rugi. Kehilangan hasil bumi yang mahal tak dapat dinikmati oleh rakyat kerana kerajaan negeri yang ada nampaknya gagal untuk menjaga hasil bumi dengan baik. Thank you. Okey? Alright, thank you. Terima kasih. Terima kasih.